Astaghfirullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Pengurusi dan seluruh ahli tuan kuasa, seterusnya para imam, para bidal, para asatizah, para jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. InsyaAllah pagi ini kita menyambung kuliah subuh kita, iaitu kitab 40 hadis penawar hati yang disusun oleh Syekh Ahmad Fahmi bin Zamzam Abu Ali Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki rahimahullahu ta'ala. Pagi ini kita masuk hadis yang ke-39. Bermakna kita lebih kurang ada dalam kitab ini disebut 40 hadis, tapi sebenarnya ada lagi tambahan 2 hadis. Keseluruhannya adalah 42 hadis. Lebih kurang ada dalam 4 hadis lagi lah untuk kita mengkhatamkan kitab ini. Pagi ini hadis ke-39. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Sumber pahala itu banyak. Sumber pahala itu banyak. Dia ada dalam hadis ni, dalam tajuk ni dia ada 2 riwayat. Satu riwayat daripada muttafaqun alaih, iaitu Bukhari dan Muslim. Ada satu riwayat lagi Muslim sahaja. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqatan kulla yawmin tatlu'u fihi syams ta'dilu bainal ithnaini sadaqah wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alayha aw tarfa'u lahu 'alayha mata'u sadaqah wal kalimatu at-tayyibatu sadaqah wa bi kulli khatwatin tamshiha ila as-salati sadaqah wa tumitul adha 'anit tariqi sadaqah. Muttafaqun alaih. ورواه مسلم أيضا من رواية عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل
faman kabbarallaha wa hamidallaha wa hallalallaha wa sabbahallaha wa astaghfarallah wa aza hajaran an tariqin nasi aw syawkatan aw azman an tariqin nas aw amara bima'rufin aw naha an munkarin adada sittina wa thalathimi'ati fa innahu yamshi yawma idin wa qad zahzaha nafsahu 'anil nar. Muttafaqun alaih. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap sendi daripada manusia hendaklah memberikan sedekah pada tiap hari yang terbit padanya matahari. Nabi sebut setiap tubuh badan kita lah, sendi-sendi yang ada hendaklah bersedekah pada tiap-tiap hari. Kita duk faham sedekah ni ialah tangan memberi. Itu kita nampak sedekahnya begitu, biasanya lah. Berlaku adil antara dua orang yang bertelingkah adalah sedekah. Ini cerita bentuk-bentuk kita nak buat sedekah ni. Berlaku adil antara dua orang yang bertelingkah adalah kira sedekah juga. A dengan B bergaduh. Siapa yang bergaduh ni? Orang Islam. Kalau orang Sarawak bilang nak bengang. Si A tak boleh nampak si B, B tak boleh nampak si A. Dia bergaduh. Jadi apa peranan orang Muslim yang lain? Allah perintahkan dalam Quran apa dia? Innamal mu'minuna ikhwah. Allah sebut orang mukmin ni semua bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum. Damaikanlah saudara-saudara kamu. Maknanya kalau ada bergaduh, tugas kita buat apa? Damaikan. Jangan jadi batu api. Kalau jadi batu api itu cerita lain pula. Tapi damaikan. Itu tugas kita sebagai seorang Muslim. A dengan B ni bergaduh, maka kita tengah-tengah damaikan. Dan mendamaikan dua orang Muslim yang bertelingkah itu pun dikira sebagai sedekah. Selain daripada tanggungjawab kita untuk mendamaikan mereka ini, perbuatan itu juga dikira sedekah. Mananya dia pergi ke A, tenang, dia bagi gambaran bahawa kalau kau marah sama si B pun dia baik orangnya. Dia tak pernah pun cakap dengan apa-apa. Ada gitu. Kita pergi ke B pun begitu juga. Si A tu okey je pun, tak ada apa masalah pun. Maksudnya perkara-perkara yang baik kita sampaikan kepada dia daripada kawan dia yang bertelingkah tadi ni. Maka akan timbul perdamaian. Itu tugas kita. Itu pun dikira sedekah. Kemudian menolong orang lain pada binatangnya, iaitu kenderaannya, maka engkau menolongnya menaiki kenderaan atau membantu mengangkatkan barangnya ke atas kenderaannya adalah sedekah. Kita ada kenderaan, bantu orang. Dia tak ada kenderaan, kita tolong dia, tumpangkan dia. Ataupun dia perlukan bantuan melalui kenderaan kita, itu pun dikira sedekah. Allah hebat kan. Kadang-kadang kita ni, kita faham sedekah itu hanya beri duit, tapi dengan perbuatan. Itu Nabi sebut apa ada? Kullu sulami minan nasi alaihi sadaqah kullu yaumin tatlu'u fihi syams. Hendaklah kita ni tiap-tiap hari dengan menggunakan sendi-sendi kita, di mana kudrat kita untuk bersedekah. Antaranya yang begini. Orang nak pergi ke masjid tak ada kenderaan,
maka kita tumpangkan itu pun dikira sedekah. Ataupun dia berhajat ke mana-mana, kita tumpangkan. Ataupun kita ada kelebihan yang boleh mengangkat barang, ada hajat daripada kawan-kawan kita untuk minta bantuan mengangkat barang, maka kita tolong. Kira sedekah. Kira sedekah rupanya. Kan? Masya Allah. Kemudian perkataan yang baik juga dikira sedekah. Cakap baik-baik, tidak menyakiti orang. Orang dengar perkataan kita jadi senang hati, itu pun dikira sedekah. Tak menyakiti hati, ini asal cakap sakit hati orang dengar. Tapi sekarang ini kurang kita bercakap, cakapnya tangan kita. Kan kita ada grup mana? Grup WhatsApp. Setiap masjid, keluarga, alumni sekolah kita, banyak grup kita ni. Rasanya satu orang ni lebih daripada 3 kan? Ini grup pejabat dan pula cerita. Dalam pejabat tu pula ada pula grup kecil, punya banyak grup kan? Nak cerita hari ini, mulut barangkali kurang bercakap, tapi tangan kita banyak bercakap. Persoalannya, setiap apa yang kita kongsikan di dalam grup itu mendatangkan kesenangan hati kepada orang yang membaca ataupun tidak. Kalau apa yang kita kongsikan, apa yang kita type, orang baca tak sakit hati, dia senang hati, menggembirakan orang lain, itu dikira sedekah. Tapi ada juga jenis orang, asal dia type, sakit hati kita baca. Kadang-kadang dia suka buat provokasi. Ada. Dalam penyakit watak-watak begini ni ada dalam grup. Tu kadang-kadang tuan-tuan yang duduk layan sangat. Kalau kita duduk layan, dia suka. Kadang dia provokasi. Kita layan, dia suka. Lepas tu melarat lah, dia melarat. Jadi perkataan yang baik itu juga dikira sedekah. Jumpa kawan, cakap baik-baik, dia dengar, alhamdulillah senang hati. Kita nak menyampaikan sesuatu pun, walau ianya berat, tapi gunakanlah perkataan yang baik. Bila didengar, orang pun senang hati. Kita nak begitu juga, kita tegur orang. Kita nak tegur orang, dia ada kaedah dia, cara dia. Jadi gunakan perkataan yang baik dengan perkataan baik, itu sedekah. Lalu manfaat dia, mungkin kita nak tegur dia, dia boleh dengar teguran kita. Ini awal-awal lagi duk maki hamun, habislah. Ada juga orang yang jenis sudah menjadi budaya dalam diri dia, maki hamun ni sudah menjadi kebiasaan. Yang pastinya kalaulah keluar dari perkataan mulutnya itu, di mulutnya keluar perkataan maki hamun, sudah pasti ianya bukan akhlak yang baik. Baik macam manapun kau, tapi kalau suka memaki hamun, makanya tatap juga. Ini sahabat bilang tatap juga tidak dikira baik. Kan? Jangan maki hamun. Tak ada guna kita maki hamun orang. Orang dengar pun sakit hati. Kadang-kadang ia boleh mendatangkan mudarat bagi kita. Ala ustaz, ku tahu satu perangai ini yang mulutnya jahat. Mulutnya jahat. Maknanya orang iktiraf mengatakan bahawa mulutnya jahat, tentu tidak baik. Jadi kena berubahlah. Kena ubah. Suka memaki hamun, keluarkan perkataan-perkataan bila orang dengar, orang tak sakit hati, atau perkataan yang baik. Perkataan yang baik itu pun sedekah. Ada tuan-tuan yang suka memaki hamun, kalau boleh berubahlah. Maka tukar. Rasa nak maki, Allahu Akbar. Tukar Allahu Akbar, Subhanallah, Masya Allah. Perkataan yang kita boleh tukar, maka tukar. Maka bila kita tukar dengan perkataan zikir, kita dapat pahala.
Ini baru dia maki hamun dulu, baru kata zikir. Itu tak kena. Kena ubah. Rasa nak marah, ubah. Zikir, Allahu Akbar, Subhanallah. Gitu. Setiap langkah yang engkau jalani untuk pergi sembahyang berjamaah juga sedekah. Subhanallah. Hari ini kita tak datang dengan jalan kaki, tapi kita datang dengan minyak kenderaan kita. Kadang-kadang kita pun kalau jenis berkira, malas nak pergi masjid, kenapa? Minyak boleh. Kan? Sedangkan di situ ada nilainya, bukan sekadar kita mendapat pahala solat berjemaah, tetapi setiap langkah yang kita pergi ke masjid itu, setiap minyak yang kita korbankan itu, semua ada pahala di sisi Allah. Itu pun dikira sedekah. Engkau menyisihkan apa-apa yang dapat mengganggu di jalan itu, kira juga sedekah. Ada orang viral satu video tayar lori bang, berjalan sendiri di atas lembu raya. Terlepas lah tu, buli-buli tayar tu, bahaya tu. Tapi buli-buli dia jalan ke kiri, hampir orang nak langgar. Itu kalau orang contohnya berusaha untuk memberhentikan tayar tu dikira sedekah. Sebab dapat orang bilang itu menghalang jalan. Hatta digambarkan kalau ada apa-apa yang melintas di jalan yang boleh mengganggu orang yang berlalu itu, kita kutip, kita ambil, itu kira sedekah. Apatah lagi kalau yang melibatkan musuh besar, kan? Laluan orang contohnya di kampung, orang payah nak lalu, kenapa? Gerambol. Orang sebut kata sekarang ni, jalan antara Ranau dengan Beluran ibarat jalan macam mau pergi ke bulan. Yang kita selalu kita dengar tu kan. Maknanya ini laluan utama. Kalau orang-orang yang berkuasa, YB memahami hadis ni, pahala beli kat dia kan? Dengan sains pun, dengan arahan sahaja pun boleh mengubah ataupun memberikan keselesaan orang ramai melalui. Sebenarnya dia dapat pahala. Melalui hadis ni kita dapat faham. Mana apa-apa yang menghalang jalan orang yang orang lalu itu, dia dapat, orang kata alih, dia dapat baiki, maka dia akan dapat pahala. Maka tiada sudah jalan macam pergi bulan. Patutnya orang faham gitu. Itulah bila buat jalan ni, siapa-siapa terlibat, perkara besar ni. Sebab orang lalu ni, maknanya usaha itu dikira sebagai sedekah. Jalan kampung contohnya, kan? Banyak lagi jalan kampung yang rambol lah, apalah semua kan. Mungkin kalau ketua kampung yang ada kuasa, dia usaha untuk macam mana dapat tarnya, supaya dapat orang lalu secara baik, dapat pahala. Kalaulah jalan itu ada ranting melintang yang menyukarkan orang lalu, kita ambil alihkan pun dikira sedekah. Bayangkan kalau jalan yang begitu teruk, dengan kuasa yang ada, dengan kemampuan yang dia ada, dia buat baik-baik, besar lagi pahala. Kan? Jadi sebenarnya hakikatnya sedekah itulah dikira sebagai sedekah. Maknanya banyak benda yang kita boleh buat dan mendatangkan pahala kepada kita. Itu riwayat hadis Bukhari dan Muslim. Dalam satu riwayat lagi lain, Imam Muslim ada meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya setiap insan daripada anak Adam
adalah diciptakan badannya dari 360 sendi. 360 sendi. Ini Nabi sebut dah. Wallahu alam lah, mungkin orang yang berkecimpung dalam bidang perubatan, dia boleh kajilah apa yang Nabi sebut ni. Nabi sebut 360 sendi. Kita yang tahu biasa-biasa saja, sendi tangan, apa itu basicnya kita tahu lah kan. Tambah pula orang yang kena gout, dia tahu lah dia serang di sendi-sendi tertentu kan. Bahawasanya setiap insan daripada anak Adam adalah diciptakan badannya dari 360 sendi. Maka sesiapa yang bertakbir Allahu Akbar, memuji Alhamdulillah, bertahlil La ilaha illallah, bertasbih Subhanallah, meminta ampun Astaghfirullah, menyisihkan sebiji batu yang mengganggu di jalan orang ramai, atau membuang sebilah duri atau sepotong tulang dari jalan orang ramai, atau menyuruh berbuat baik atau mencegah dari perbuatan mungkar, sehingga apa yang dilakukannya mencukupi bilangan 360 kali, maka orang tersebut pada hari itu telah menjauhkan dirinya daripada api neraka. Masya Allah. Dia sebutnya 360 sendi kan. Maknanya antara kebaikan yang disebut itu bertakbir, bertahmid, bertahlil, bertasbih. Yang ni pun kita dianjurkan setiap kali lepas solat takbir atau tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, dan takbir 33 kali, tutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Tutup yang itu setiap kali solat Nabi sebut diampunkan segala dosa kamu walaupun sebanyak buih di lautan. Sebanyak buih di lautan. Kita duduk bayang buih ni macam mana? Duduk tepi pantai, tidak pernah kita pun bilang buih ni, tapi menunjukkan banyaknya buih tu. Tapi orang tak bilang lah, tapi kita tahu maklum banyaknya buih di lautan ni. Ada orang kira kan? Ada orang kira kan? Kalau orang kira salah tu. Nak menunjukkan banyaknya. Allah ampunkan. Amal yang tu je. Besar pahala tuan-tuan. Ini juga termasuk kau buat yang ini, kata Nabi SAW, sehingga 360 kali. Ke 360 kali. Cuba tasbih 33 kali, kali dengan 5. Kali dengan 5 waktu. Sudah berapa? Alhamdulillah, sudah berapa? Lebih daripada yang itu. Cukup itu. Selain daripada itu dia beristighfar. Nabi tidak kurang sehari 100 ataupun 70 kali beristighfar. Kemudian apa-apa yang menghalang di jalan orang kita alihkan. Menyeru orang kepada kebaikan, mencegah orang daripada melakukan kemungkaran. Ini semuanya ini sudah pasti lebih daripada 360 kali. Nabi SAW sebut dirinya akan terhindar daripada api neraka. Allah. Maknanya apa tuan-tuan? Buat kebaikan banyak-banyak dalam sehari itu, buatlah baik banyak-banyak. Allah ampunkan kita dan jauhkan kita daripada api neraka. Hadis di atas menerangkan kepada kita akan banyaknya sumber yang dapat kita jadikan saluran untuk membuat kebaikan dan mencari pahala daripada Allah Subhanahu wa taala.
Nak buat pahala ni mudah, kan? Nak buat pahala ni mudah dengan cara pelbagai cara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pahala itu boleh didapati dengan sembahyang, zikir, berkata baik, membantu orang lain, membuat sesuatu yang dapat memberikan keselesaan dan kesejahteraan kepada orang lain, dengan segala bentuk amalan sosial yang dapat memberikan faedah kepada masyarakat, bahkan berbuat baik kepada binatang dan seumpamanya, seperti tersebut dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, di mana Allah Ta'ala memberikan keampunan kepada seorang perempuan pelacur dari kalangan Bani Israel yang telah memberikan minuman kepada seekor anjing yang sedang kehausan di tengah-tengah padang pasir yang kering kontang. Ini kisah yang masyhur. Buat baik dengan binatang itu boleh masuk syurga, apatah lagi buat baik dengan orang, kan? Jadi yang pentingnya buat baik, jangan buat jahat. Buat jahat tak boleh lah masuk syurga. Dan di dalam satu hadis yang lain riwayat Imam Muslim, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melihat seorang laki-laki yang bersuka-suka di dalam taman syurga dengan sebab memotong sebatang pohon kayu yang mengganggu laluan kaum muslimin. Subhanallah. Asbab itu sahaja Nabi dinampakkan seorang lelaki yang bersuka-suka di dalam syurga. Kita ni untung kalau masuk syurga pun syukurlah. Ni Nabi nak menunjukkan bahawa dia kata, aku nampak seorang lelaki ni dalam syurga, dia cukup gembira. Asbab dia, sebab masa hidupnya dia hanya alihkan sebatang pohon kayu yang mengganggu laluan orang muslim, orang ramai. Dia alihkan. Dan sudah barang tentu kemurahan Allah Ta'ala ini adalah disertai dengan taubat dan selanjutnya diiringi dengan mengerjakan kewajipan yang disuruh dan menjauhi larangan yang ditegah. Antaranya apa dia tuan-tuan? Di samping kita buat kebaikan ni, jangan tinggal kewajipan-kewajipan yang lain. Kadang dia alih juga begitu kan? Dia alihnya juga apa dia yang memberikan laluan dapat pahala dia, pahala tu dapat kan. Tapi jangan lupa kewajipan yang lain. Apa? Sembahyang 5 waktu contohnya. Benda tu dia buat baik, tapi yang kewajipan lain dia tinggalkan, tak kena juga. Mana dia kena jalan seiring. Kewajipan kau buat, amal-amal ma'ruf, amal-amal soleh yang lain pun kena buat. Maka berlumba-lumbalah untuk berbuat kebaikan dan berusahalah dalam mencari rahmat dan keredaan daripada Allah Ta'ala dengan membuat berbagai-bagai bentuk ketaatan, dan jangan sampai terlibat dengan jenis apapun daripada segala kemaksiatan. Usahalah tuan-tuan, kita lah sama-sama buatlah kebaikan semampu yang mungkin selagi kita hidup. Kemarin kita dengar khabar pemergian Abang Bob Lokman, kan? Kita pun semua tahu siapa dia ni, seorang anak seni. Anak seni sampai sekarang pun lagu-lagu dia hebat. Antaranya lagu Isabella. Siapa nyanyi tu? Search kan Isabella. Itu zaman-zaman 80-an lah tu. Macam kami ni 80-an. Memang ialah anak seni. Dulu seorang artis yang berkecimpung dalam dunia seni hiburan, Allah bagi dia hidayah, tukar kehidupan dia, hidup dalam beragama sepenuhnya. Dalam berapa tahun ni dia diuji dengan sakit. Akhir sekali kemuliaan yang Allah nak bagi pada dia, meninggal hari Jumaat. Antara mati yang mulia ni tuan-tuan, bila meninggal pada hari Jumaat. Kita pun dah tahu pengakhiran kita. Dia dulu, kehidupan dia dulu anak seni, hiburan. Kita fahamlah orang hiburan ni hidupnya macam mana. Allah kembalikan dia dalam keadaan iaitu dalam hari yang cukup barakah, iaitu hari Jumaat. Dan kehidupan dia
semenjak dia sudah mendapat hidayah daripada Allah Ta'ala ni, banyak menginfakkan diri dia ke jalan Allah. Pergi dakwah sana sini. Sahabat selalu dia tengok, apa dia datang, pernah datang. Bukan pernah datang, memang kerap datang dulu masa dia sihat. Tapi dakwahnya tu dalam bidang seni lah. Tengok, tarik balik orang nak. Hiburan ni tetap, hiburan ni naluri manusia. Cuma macam mana kita nak berhibur menurut kehendak syarak, supaya kita tidak buat hiburan tidak mendatangkan dosa. Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan insya-Allah petunjuk daripada hadis ini kita terus gairah untuk melakukan apa bentuk kemakrufan, apa bentuk kebaikan yang boleh mendatangkan pahala kepada kita untuk bekalan kita mati. Itu sahaja, tuan-tuan. Wallahu alam. Insya-Allah sambung hadis yang seterusnya pada minggu hadapan. Hadis seterusnya, rahmat yang luas dan pengampunan yang berterusan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ada soalan? Hari ini kelas berjalan seperti biasa. Pengajian-pengajian di masjid ni ujung minggu berjalan seperti biasa. Boleh dah diwar-warkan kepada umum. Kalau ada poster, sebar-sebarkanlah di grup-grup yang kita ada tu. Baru ada function, kan? Ada function dan ada manfaat. Sebarkan je lah. Biar kita korbankan gig internet kita tu. Jangan berkira, kan? Ada aja poster, forward di grup-grup kita yang ada. Soal dia nak datang ke tak datang itu belakang kira. Yang penting kita sebarkan kebaikan, dapat pahala. Ad-dalu 'alal khair ka fa'ilih, kata Nabi. Menunjukkan orang kepada kebaikan. Kalau dia buat kebaikan yang kita tunjuk itu, kita juga dapat pahala. Hari ini kita sebar poster ke grup sampai. Asbab daripada itu orang datang mengaji. Kita tidak datang pun. Contohlah, tak datang pun sebab kita mungkin ada urusan lain. Tapi asbab kita sebar tu, orang boleh datang mengaji. Orang boleh datang mengaji. Dia mengaji dapat pahala. Kita yang sebar tadi ni pun dapat pahala. Itulah tuan-tuan, mudah sekarang kita nak buat kebaikan. Kita ada poster-poster kuliah-kuliah dalam grup kita tu, kan, ahli qaryah masjid tu. Ada poster di kongsi situ. Forward. Tambah pula sekarang ni internet unlimited. Apa berkira sangat? Forward. Media sosial kita yang ada, Facebook, apa lagi? TikTok, jalan. Apa lagi? Semua forward. Kan? Itu kita dapat pahala. Ada seorang hamba Allah, ini saya cukup kagum dengan dia. Dalam soal iklan majlis ilmu, dialah orang sekitar dia dulu-duluan. Asal ada majlis ilmu, kita tahu dah dia forward di grup-grup ni. Memang dia memang cepat dapat maklumat. Syekh ni datang, ada poster, dia orang yang pertama foto. Kita kadang-kadang kita pun tak buka tu, tidak terbuka grup-grup ni. Mau forward sudah ada dalam tu, kita pun jilid balik lah, dah ada kan. Begitu, memang cepat dia. Saya cukup kagum dengan orang ni. Cepat betul. Dia tuan-tuan bukan ustaz, tapi tu kerja dia. Ada seorang pula hamba Allah Ta'ala ni, asal dia majlis ilmu ni, tukang rakam dia. Itu teknikal, serah pada dia. Itu kerja dia. Pun kebaikan. Ini orang bijak, memilih kerja yang mendatangkan pahala. Ini orang bijak.
Saya pergi satu kuliah, ni cerita sikit tau. Sebab kebaikan ni orang boleh buat kan. Saya pergi satu kuliah, masjid. Memang ada tim yang angkat meja. Ini kebaikan, kita cerita kebaikan yang apa pun kita boleh buat. Angkat meja, kerusi. Kan. Saya biasa kalau datang pergi masjid, kadang ada ialah tempat rak begitu apa semua kan, kita letak buku kita. Kadang ada satu masjid tu saya letak jauh. Asal mau pergi ambil mendadak sudah. Mana buku ni? Rupanya dia ambil tak sini. Dia ambil tak sini. Saya dalam hati saya, ya Allah, ni nak orang nak buat kebaikan ni, apa pun boleh. Apa pun boleh. Ada lagi orang ni, asal dia tok guru datang, pat dia pegang selipar tok guru. Pat dia pegang selipar tok guru. Tok guru masuk, dia pegang, dia masuk dalam bekas, dia jaga. Guru keluar, sudah sembahyang. Nak cerita kebaikan apa pun kita boleh buat. Kebaikan apa pun kita boleh buat. Dan apa kebaikan yang kita buat, biar kita menjadi penyumbang pada kebaikan tersebut. Jangan sama sekali jadi penghalang pada kebaikan. Kalau jadi penghalang pada kebaikan ni, ini jadi mana lah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Tiada soalan, kita tangguhkan insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tangguhkan dengan bacaan tasbih kafarah suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wat tawassaw bil haqqi wat tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.